Aduh, panas sih hari ini, macam teruk je kan? Betul, cuaca sekarang ni macam dah normal bang. Kadang hujan lebat, tiba-tiba panas terik pula. Kamu pernah terfikir tak kenapa semua ini terjadi? Kamu tahu sebenarnya semua kejadian ini ada kaitan dengan tenaga yang kita guna setiap hari. Hah? Kenapa? Pengenalan. Peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui merujuk kepada perubahan besar dalam cara manusia menghasilkan dan menggunakan tenaga. Secara tradisional, manusia bergantung kepada bahan api fosil seperti petroleum, arang batu dan gas asli untuk menjana tenaga elektrik, menggerakkan kenderaan dan menjalankan aktiviti industri. Namun, sumber ini semakin berkurangan dan memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Oleh itu, dunia kini beralih kepada tenaga boleh diperbaharui, iaitu tenaga yang diperoleh daripada sumber semula jadi yang tidak akan habis dan sentiasa diperbaharui secara semula jadi. Antara kepentingan tenaga yang boleh diperbarui ialah melindungi alam sekitar. Tenaga boleh diperbarui tidak menghasilkan pencemaran seperti bahan api fosil sekaligus membantu menjaga kualiti udara dan air. Sumber yang tidak akan habis, sumber seperti matahari, angin dan air sentiasa tersedia dan tidak akan kehabisan. Menjimatkan kos jangka panjang walaupun kos permulaan tinggi. Penggunaan tenaga ini dapat menjimatkan kos dalam jangka masa panjang kerana tidak perlu membeli bahan api. Mengurangkan perubahan iklim dengan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, peralihan ini membantu mengawal suhu bumi. Mengapakah tenaga boleh diperbaharui? Bekalan bahan api fosil semakin berkurangan. Bahan api fosil seperti petroleum, arang batu dan gas asli merupakan sumber tenaga yang terhabis. Penggunaan bahan secara berterusan menyebabkan bekalan semakin berkurang dan boleh habis pada masa hadapan. Peningkatan gas karbon dioksida, pemanasan global. Pembakaran bahan api fosil membebaskan gas karbon dioksida ke atmosfera. Peningkatan gas ini menyebabkan haba terperangkap di bumi lalu mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim. Pencemaran udara, asap daripada kilang kenderaan, loji tenaga yang menggunakan bahan api fosil mencemarkan udara. Pencemaran udara boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti sesak nafas serta menjejaskan alam sekitar. Seterusnya, terdapat 5 jenis tenaga yang boleh diperbaharui, antaranya tenaga solar. Tenaga solar ini diperoleh daripada cahaya matahari menggunakan panel solar. Panel ini menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik melalui proses khas. Tenaga ini sangat sesuai digunakan di negara yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun seperti di Malaysia. Selain itu, terdapat juga tenaga angin. Tenaga angin ini dihasilkan melalui turbin angin. Apabila angin bertiup, ia akan memutarkan bilah turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Kaedah ini banyak digunakan di kawasan yang mempunyai tiupan angin yang kuat dan konsisten. Selain itu, terdapat juga tenaga hidro yang dijana melalui pergerakan air di empangan. Air yang mengalir dengan tekanan tinggi akan memutar turbin dan menghasilkan elektrik. Ia merupakan salah satu tenaga boleh diperbaharui yang paling banyak digunakan di dunia. Air sekali ialah tenaga geotermal yang dihasilkan daripada haba semula jadi di dalam bumi. Haba ini digunakan untuk menghasilkan elektrik atau memanaskan bangunan. Tenaga ini merupakan sumber tenaga yang bersih, stabil dan tidak bergantung kepada keadaan cuaca. Antara kelebihannya ialah, pertama, mesra alam dan tidak mencemarkan. Tenaga boleh diperbaharui menghasilkan kurang pencemaran udara dan tidak membebaskan banyak gas berbahaya. Hal ini membantu menjaga alam sekitar dan kesehatan manusia. Kedua, sumber yang berterusan. Sumber seperti cahaya matahari, angin, dan air sentiasa boleh diperoleh secara semula jadi. Ia tidak akan habis walaupun digunakan dalam jangka masa yang panjang. Ketiga, mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil. Penggunaan tenaga hijau dapat mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Ini membantu menjimatkan sumber asli yang semakin berkurangan. Keempat, sumber pendapatan ekonomi. Industri tenaga boleh diperbaharui, membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan ekonomi negara melalui perkembangan teknologi hijau. Antara cabaran penggunaannya pula, kos penyelenggaraan yang tinggi. Peralatan seperti panel solar, turbin angin, dan empangan hidro memerlukan penyelenggaraan berkala supaya dapat berfungsi dengan baik. Kos pembaiki kerusakan juga boleh menjadi tinggi. Kedua,
perlu tenaga yang mahir. Pengendalian dan pemasangan teknologi hijau boleh diperbaharui, memerlukan pekerja yang mempunyai kemahiran dan kepakaran tertentu. Terdapat 5 cara meningkatkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui. Pertama, menggalakkan pemasangan lampu solar. Pihak kerajaan dan masyarakat digalakkan menggunakan lampu solar terutama di kawasan luar bandar dan lampu jalan. Ini dapat menjimatkan elektrik dan mengurangkan kos jangka panjang. Selain itu adalah memberi kesedaran. Kempen kesedaran perlu dijalankan di sekolah, media dan komuniti supaya masyarakat memahami kepentingan tenaga boleh diperbaharui terhadap alam sekitar. Kemudian adalah melatih tenaga mahir. Latihan dan pendidikan teknikal perlu diperluaskan untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam bidang teknologi tenaga boleh diperbaharui seperti solar, hidro dan biogeosim. Akhir sekali adalah memberi intensif penggunaan tenaga boleh diperbaharui. Kerajaan boleh memberikan subsidi, rebat atau pelepasan cukai kepada pengguna yang memasang sistem tenaga hijau seperti solar panel untuk menggalakkan penggunaan. Di Malaysia, tenaga boleh diperbarui semakin berkembang sebagai langkah ke arah pembangunan mampan. Contohnya, penggunaan panel solar di rumah, sekolah dan bangunan komersial. Dan juga empangan hidroelektrik di Sarawak sebagai sumber tenaga utama. Ini menunjukkan Malaysia sedang bergerak ke arah tenaga yang lebih bersih dan lestari. Perubahan ini bukan pilihan, tetapi keperluan untuk masa depan kita. Semua demi masa depan yang lebih bersih dan lestari. Nama saya Edwina, saya ingin mengajukan satu soalan kepada cikgu. Cikgu, kita sering mendengar tentang krisis iklim, cuaca panas melampau dan banjir luar biasa. Pada pendapat cikgu, sejauh manakah tenaga boleh diperbaharui ini boleh menjadi penyelamat kepada bumi kita yang semakin tenat ini? Okay, terima kasih adik Elvina atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Persoalan yang sangat bagus. Baiklah, kita harus faham di sini apa puncak utama pemanasan global yang berlaku di negara kita, iaitu pemanasan global ini terjadi kerana pelepasan gas rumah hijau daripada pembakaran bahan api fosil. Jadi, peralihan tenaga bukan sekadar ganti sumber elektrik, tetapi ia juga adalah langkah drastik untuk menstabilkan suhu bumi. Jadi, jika kita tidak bertindak sekarang dengan menggunakan tenaga angin atau tenaga solar, fenomena cuaca ekstrim ini akan menjadi lebih kerap dan akan membahayakan kepada manusia. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih cikgu.